Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Bertemu kita sekali lagi di CA YouTube Channel. Hari ini kita akan berkongsi satu resipi legend yang amat disukai ramai, iaitu kuih loyang. Tetapi hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan bagaimana cara-cara untuk membuat kuih loyang pedas ataupun spicy roast cookie. Bahan untuk membuat kuih goyang pedas ataupun spicy roast cookies adalah 500 grams ataupun 4 cawan tepung beras, 200 grams ataupun 1,5 cawan tepung ubi, 10 biji cili kering, setengah genggam udang kering yang dibasuh kemudian direndam, 4 biji cili merah, 4 ulas bawang putih, 1 sudu makan jintan manis, 1/4 sudu teh kapur yang akan dicampur dengan 100 ml air untuk mendapatkan air kapur, 100 ml santan pekat dicampur dengan 200 ml air, 1 sudu makan gula, 1 sudu makan garam, 2 biji telur, 4 tangkai daun kari, minyak masak secukupnya. Bahan-bahan yang telah dikisar adalah udang kering, jintan manis, bawang merah dan bawang putih, dan ini adalah kita punya daun kari, dan kita akan kisar bersama dengan cili kering 4 cawan ataupun setengah kilogram tepung beras, 1,5 cawan tepung ubi, 1 sudu makan garam, 1 sudu makan gula, dan kita gaul supaya semuanya bercampur Lepas tu kita buat macam ada satu lubang lah macam ni buat seperti ada kolam. Itu kita akan masukkan 2 biji telur, 100 ml santan pekat, air kapur yang akan ambil bahagian yang jernih saja. Okey, 100 ml air kapur. Okey. Yang putih ni kita buang. Tu kita gaul. Okey. Bila dah macam ni, kita campur dengan 200 ml air lagi. Tadi santan kita buat 100 ml, ini campur lagi 200. Okey, dan kita gaul. Apabila kelihatan dia macam separuh dah bercampur ni, kita akan masukkan jintan manis yang telah kita kisar, 1 sudu besar. Udang kering yang 1 genggam yang telah kita kisar. Bawang merah 4 biji dan 4 ulas bawang putih yang telah kita kisar. Saya menggunakan pengisar bahan-bahan kering Sebab kalau kita guna yang bahan-bahan basah pun, pengisar bahan-bahan basah pun boleh, tapi kita punya adunan tidak akan halus lah Ini adalah 10 biji cili kering yang telah kita kisar bersama dengan 4 tangkai daun kari. Dan kita akan gaulkan semuanya supaya sebati Saya telah masukkan 300 ml air yang macam ni lah keadaan kita punya kepekatan adunan kita Dan kita gaulkan adunan kita ni sebelum kita masukkan ke dalam bekas yang kecil. Sebab kalau kita terus masuk dalam bekas yang besar ni, setiap kali kita bubuh kita punya acuan yang panas tu, minyak akan bercampur dengan kita punya adunan. Jadi kita bubuh dalam bekas yang kecil-kecil begini Okey.
Mula-mula kita panaskan kita punya acuan ni dengan memastikan acuan ni dihapusi oleh minyak ya. Dan kita akan panaskan acuan ni lebih kurang dalam 8 minit ya. Sekarang kita nak lihat sama ada acuan kita dah betul panas atau tidak. Kita bubuh sedikit. Itu menunjukkan acuan kita dah cukup panas ya. Mula-mula kita ambil kita punya adunan ni dan kita kacau dulu sebelum kita nak pastikan adunan kita ni betul-betul bercampur lah. Kita ambil kita punya acuan dan kita goyang-goyang begini untuk mengeluarkan minyak-minyak yang berlebihan. Lepas tu kita masukkan ke dalam kita punya adunan. Dengar tu ada bunyi shh tu ya. Dan kawan-kawan lihat kita tak masuk sampai habis semua ya, sebab kita takut nanti kita punya adunan ni tak dapat keluar. Jadi kita masuk. Lepas tu dalam 3 saat baru kita enjut-enjutkan untuk mengeluarkan kita punya kuih. Okey. Kita terbalikkan kita punya kuih ni. Kuih ni terlampau, api dia terlampau panas sangat. Kawan-kawan lihat ya. Kalau api yang terlampau panas, dia punya kuih akan berjadi biji-biji macam ni. Ya. Api yang terlampau kuat panasnya ya. Jadi kita ulang lagi sekali ya. Pastikan apinya tidak terlampau kuat. Okey, kawan-kawan lihat ya. Jika kita bubuh adunan kita sehingga hapus dia punya bahagian atas ni, dia tak boleh keluar dah. Dia tersekat macam ni ya. Okey. Tak boleh keluar. Jadi ya, jangan buat macam ni ya. Adunan ni tadi terlampau likat ya. Jadi saya telahpukan adunan dengan 50 ml air ya. Sekarang kita buat ya. Jadi kita enjut-enjutkan untuk mengeluarkan minyak yang berlebihan. Masuk ke dalam kita punya adunan. Tengok ada bunyi shh tu kan. Dan kita biarkan dalam 3 saat. Angkat dan kita goyang-goyang untuk mengeluarkan adunan yang berlebihan. Masuk ke dalam kita punya minyak. Okey. Biarkan dalam 3 saat. Lepas tu kita enjut-enjutkan untuk mengeluarkan kuih daripada dia punya dia punya acuan. Ulang lagi sekali, enjut-enjutkan, keluarkan minyak yang berlebihan, masukkan ke dalam adunan. Dengar ada bunyi tu, maknanya acuan kita memang betul-betul dah panas dan kita biarkan dia terendam dalam 3 saat. Lepas tu kita enjut-enjutkan untuk mengeluarkan adunan yang berlebihan. Lepas tu masukkan. Okey. Kita biarkan dalam lingkungan 3 saat. Lepas tu kita enjut-enjutkan untuk mengeluarkan kuih daripada kuih ni dah masak. Kita angkat. Kita ulang lagi sekali. Buat benda yang sama. Lepas tu enjut-enjutkan. Enjut-enjutkan. Masuk. Allah. Lepas tu keluarkan. Okey. Dan kita terbalikkan ni sekejap. Balikkan. Dan pastikan api dia kan sedang-sedang saja. Sebab kalau terlampau sangat perlahan, kuih kita ni akan meresap minyak. Kalau terlampau kuat sangat, kuih kita akan hangit. Jadi ini dah angkatlah ya. Okay. Dan kita akan ulang-ulanglah buat begini sehingga semua kuih-kuih kita berjaya digoreng. Inilah hasil kuih goyang pedas yang berjaya kita buat. Resipi ini menghasilkan sebanyak 110 keping kuih loyang pedas. Kuih ini amat sesuai dimakan untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak hinggalah
ke warga emas kerana ianya tidaklah sangat pedas. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini sehingga akhirnya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Kepada kawan-kawan yang masih belum lagi subscribe, silalah subscribe, dan kepada kawan-kawan yang lain, silalah share, komen. Jangan lupa cuba buat kuih ini ya. Hingga bertemu di video yang akan datang, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye kawan-kawan.